Assalamualaikum semua. Mari belajar bersama Cikgu Helda. Mata pelajaran Grafik Komunikasi Teknikal tingkatan 5. Kali ini tajuk kita adalah lukisan perspektif. 1.1. Konsep dan jenis lukisan perspektif. Lukisan perspektif ialah satu lukisan berbentuk 3 dimensi, seperti lukisan isometri dan lukisan oblik yang menunjukkan gambaran mata sebenar. Konsep lukisan perspektif, objek kelihatan lebih tinggi apabila dekat dengan mata pemerhati, tetapi kelihatan lebih rendah apabila jauh dengan mata pemerhati. Kegunaan lukisan perspektif menunjukkan gambaran sebenar objek serta suasana dan aktiviti dalam ruang tersebut, dan seterusnya menggambarkan sesuatu bangunan yang bakal dibina agar mudah difahami dan lebih menarik. Terdapat 3 jenis lukisan perspektif. Yang pertama, lukisan perspektif 1 titik. Yang kedua, lukisan perspektif 2 titik. Dan yang ketiga, lukisan perspektif 3 titik. Sesuai dengan namanya, bermaksud terdapat 1 titik lenyap pada setiap lukisan perspektif. Lukisan perspektif 1 titik bermaksud ada 1 titik lenyap. Lukisan perspektif 2 titik ada 2 titik lenyap. Dan lukisan perspektif 3 titik ada 3 titik lenyap. Baik, kita pergi kepada lukisan perspektif 1 titik. Mempunyai garis tegak dan garis mengufuk serta objek yang dilukis selari dengan satah gambar. Semua garisan unjuran dilukis menuju ke satu titik yang dinamakan titik lenyap. Bahagian hadapan sesuatu objek dilukis penuh pada satah. Lukisan perspektif 2 titik pula mempunyai paksi tegak objek yang kebiasaannya selari dengan satah gambar, manakala paksi yang lain condong ke arah satah gambar. Kedudukan titik lenyap objek berada di kiri dan kanan garis ufuk. Contoh penggunaan menggambarkan reka bentuk dalaman bangunan, struktur jambatan, landasan kereta api dan produk. Lukisan perspektif 3 titik mempunyai paksi objek yang tidak selari dengan satah gambar. Kedudukan titik lenyap berada di bawah ataupun di atas garisan ufuk. Contoh penggunaan reka bentuk bangunan dan produk baharu. Baik, kita pergi kepada 1.2 iaitu elemen lukisan perspektif. Elemen yang pertama ialah TS, iaitu titik stesen. Titik stesen merupakan kedudukan mata pelukis semasa melihat sesuatu objek. Yang kedua, GP atau garis penglihatan. Garis penglihatan ialah garisan unjuran dari titik stesen ke titik tertentu pada objek. Garisan ini mewakili garis penglihatan dari mata pelukis. Yang ketiga, GT atau garisan tinggi. Garisan tinggi adalah garisan tegak yang diunjur dari penjuru pandangan atas yang menyentuh satah gambar hingga ke garisan bumi. Ketinggian objek diperoleh dari pandangan hadapan dan ditandakan pada aras tinggi. Satah gambar. Satah gambar ialah satu satah yang terletak di antara objek dan titik stesen. Imej objek yang hendak dilihat dapat dihasilkan di atas permukaan satah tersebut. Sekiranya objek berada hampir dengan gambar, imej akan kelihatan lebih besar dan akan kelihatan lebih kecil apabila objek berada lebih jauh dari satah tersebut. GU, garisan ufuk. Garis ufuk merupakan garisan mendata dalam bayangan yang selari dengan satah gambar. Garis ini berada pada aras yang sama dengan mata pelukis. Dan seterusnya GB, iaitu garis bumi. Garis bumi merupakan garisan yang mewakili pandangan pinggir satah bumi yang turut digunakan sebagai tapak untuk mengukur ketinggian sesuatu objek berdasarkan pandangan hadapan yang diberi. Titik lenyap 1, titik lenyap 2. Titik lenyap ni adalah titik yang mewakili objek apabila objek berada jauh dari mata pelukis. Ini akan menjadikan objek kelihatan semakin mengecil dan akhirnya akan kelihatan sebagai satu titik. Jenis lukisan perspektif bergantung pada bilangan titik lenyap, sama ada 1, 2 atau 3 titik.
titik lenyap bagi lukisan perspektif 1 titik dan 2 titik terletak pada garis ufuk. Pergi kepada melukis lukisan perspektif 1 titik. Cikgu akan tunjukkan contoh bagaimana nak melukis lukisan perspektif 1 titik. Baik, kita ada rajah 5 menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi objek A. Lukis pandangan perspektif 1 titik bagi objek itu. Kedudukan titik stesen TS, satah gambar SG, garis ufuk GU dan garis bumi GB serta orientasi pandangan atas telah ditetapkan. Butiran terlindung tidak perlu dilukis. Okey. Kita pergi kepada soalan. Okey, kita ada objek A. Okey, objek ini yang kita nak lukis sekarang. Yang ini pandangan atas sudah ditetapkan, yang ini pandangan hadapan. Okey, kemudian titik TS, titik stesen pun dah ditetapkan di mana. Kemudian garis satah gambar, garis ufuk dan juga garis bumi dah ditetapkan. Baik, sekarang bagaimana kita nak melukis lukisan perspektif 1 titik bagi objek A. Okey. Yang pertama, ni objek ni cikgu dah labelkan siap-siap. Ini adalah permukaan pandangan hadapan ni cikgu labelkan sebagai A. Pandangan atas ni cikgu labelkan sebagai B. Kemudian yang ni C, pandangan sisi. Okey, jadi yang ni atas lah B, yang ni pandangan hadapan A. Okey. Pertama sekali apabila kita dah ada TS, kita dah ada SG, GU, GB semua, yang tak ada lagi di sini adalah titik lenyap. Jadi kita perlu tentukan dahulu di manakah titik lenyap. Okey, titik lenyap untuk perspektif 1 titik, kedudukannya adalah betul-betul straight di atas titik stesen. Okey, dia akan betul-betul duduk di atas TS. Betul-betul duduk di atas TS dan berada pada garis ufuk. Okey, jadi kita lukis sahaja garisan. Okey, di atas titik stesen. Kemudian terus pergi ke garis ufuk. Okey, macam tu. Jadi titik lenyap kita sebenarnya adalah di sini. Di situ. Itu adalah titik lenyap. Baik, sekarang selepas kita dah tentukan titik lenyap di mana, kemudian kita labelkan dulu pada pandangan atas. Okey, nak senang kita labelkan terlebih dahulu. Yang ini 1 2 3 4. Bermakna di sini 1 2 3 dan 4. Begitu. Jadi pada pandangan hadapan kedudukannya 3 itu di sini, belakangnya 1, 4 di sini, belakangnya 2. Seperti itu. Okey. Kemudian bila kita dah labelkan, sekarang kita turunkan garis tinggi. Untuk perspektif 1 titik, kita punya kedudukan pandangan atas untuk objek adalah dalam bentuk oblik sebenarnya. Dalam bentuk oblik. Jadi kita ada 2 titik untuk garis tinggi, satu pada titik 4 dan satu pada titik 3. Okay, jadi kita turunkan dahulu. Turunkan 4 dan satu lagi turunkan titik 3. Okey. Ini kedua-dua ni adalah garisan tinggi. Okey. Okey, macam tu. Okey, sekarang bila kita dah dapat garisan tinggi, jadi sekarang kita nak lukis dahulu permukaan A. Sebab kita dah ada permukaan A pada pandangan hadapan. Okey. Kemudian kita boleh unjurkan sahaja ketinggian pandangan hadapan pergi ke lukisan perspektif. Jadi kita unjurkan sahaja ketinggian dia. Begitu. Jadi sebenarnya kita dah dapat pun permukaan untuk A. Okey, kita dah dapat permukaan A. Nak senang, kita terus hitamkan. Hitamkan.
Okey, hitamkan begitu dengan apa? Garisan objek. Okey, sekarang kita dah dapat permukaan A. Okey. Kemudian kita nak lukis pula yang ni, permukaan C. Okey, permukaan C. Tapi sebelum kita lukis permukaan C, kita kena turunkan dulu titik-titik yang berada pada pandangan atas yang tidak menyentuh satah gambar. Kita turun, kita buat satu garisan mengunjur ke titik stesen. Okey, kita buat satu garisan mengunjur ke titik stesen. Contohnya dari titik 2 ni kita buat garisan pergi ke titik stesen. Tetapi dia tidak betul-betul sampai ke titik stesen sebenarnya. Dia akan berhenti apabila menyentuh satah gambar. Okey, garisan 2 ni, okey, kita try buat dulu. Okey. Okey, talakan dia punya ni arah untuk titik 2 tu kita talakan ke titik stesen. Titik stesen kat sini. Okey, garisan 2. Kita talakan, kemudian kita pergi sampai dekat satah gambar, kita berhenti. Maksudnya kita tidak buat betul-betul sampai ke TS. Okey, kita berhenti sampai dekat satah gambar. Yang ni sebenarnya kena pakai garisan binaan. Okey, garisan binaan maksudnya jangan buat gelap lah. Kalau gelap untuk objek kan. Okey. Tapi cikgu bagi terang ni sebab nak bagi nampak, tidak tak nampak dalam video. Okey, jadi bila dah sampai sini kita berhenti. Okey, sekarang pergi pula yang titik nombor 1. Titik nombor 1 pun sama. Okey, macam tu. Gariskan sampai ke satah gambar, berhenti. Begitu. Okey. Bila dah sampai dekat satah gambar, garisan-garisan ni unjurkan straight ke bawah. Unjurkan saja lurus ke bawah. Tapi sebelum tu, setiap bucu yang ada pada permukaan pandangan hadapan ini, okay, titik yang ni dan yang ini kita pergikan ke titik lenyap. Okey, yang ni cikgu label. Yang ni tadi titik nombor berapa ni? Yang ni titik 3 kan. Ni titik 3. Yang ni titik 4. Okey, titik 3, titik 4. Yang ni cikgu labelkan sebagai 5. Inilah 5. Okey, titik 3, 4 dan 5 ni gariskan ke titik lenyap. Okey, gariskan ke titik lenyap. Okey, 1, 4 pun sama. 3 pun sama. Okey, dah buat macam tu. Sekarang kita turunkan daripada titik 2 ni. Okey, garisan yang kedua tadi turunkan ke bawah. Titik 2 ni dia akan berada di sini. Maknanya sebenarnya titik 2 tu berada di sini. Ini adalah titik 2. Titik 2 yang ini. Yang bawah ni, yang ni tadi titik berapa cikgu pilih? 5 kan? 5. Dan yang ni okey 6. Okey, yang ni 6. Dan yang belakang ni 7. Okey, jadi titik 7 berada di sini. Okey, titik 7 berada di sini. Macam tu. Kemudian titik 1. Titik 1. Titik 1 pun sama. Turunkan saja. Turunkan saja macam tu. Turunkan sehingga dia jumpa garisan yang ini. Dan garisan ini sebenarnya adalah dalam garisan yang sama dengan titik 2. Ya. Macam tu. Jadi sebenarnya ini adalah titik 1. 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadi kita dah dapat bentuk kotak. Bila dah dapat macam ni, kita hitamkan. Ya. Hitamkan dengan garisan objek lah. Kita hitamkan macam tu. Masa buat tadi, guna dulu garisan binaan. Garisan binaan maksudnya jangan hitamkan sangat. Okey. Kalau katakan kamu ada pensel yang berlainan, untuk garisan binaan boleh pakai mata H, 2H, 3H macam tu. Untuk garisan objek boleh pakai HB lah. Okey, tapi kalau kamu dah mahir, kamu boleh je pakai satu pensel, tapi kena pandailah kontrol dia punya kehitaman untuk
garisan. Contoh. Okey. Dan yang ni. Jadi siaplah kita punya objek A. Permukaan A dah dapat, permukaan B pun dah dapat, permukaan C pun dah dapat. Okey, macam tu cara kita nak melukis lukisan perspektif satu titik. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh yang kedua, lukisan perspektif satu titik. Okey, kita ada rajah 6 menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi objek A. Lukis pandangan perspektif satu titik bagi objek itu. Kedudukan titik stesen TS, satah gambar SG, garis ufuk GU dan garis bumi GB serta orientasi pandangan atas telah ditetapkan. Butiran terlindung tidak perlu dilukis. Okey, itu soalan dia. Okey. Okey, sebenarnya yang ni adalah objek A. Kalau dalam soalan sebenar memang tidak akan diberilah gambaran objek A ini. Dia hanya bagi pandangan atas dan pandangan hadapan sahaja. Jadi kamu kena mahir dalam mengimajinasikan bentuk objek apabila diberi pandangan atas dan pandangan hadapan. Okey, tapi ini untuk permulaan kita. Jadi ada di sini diberikan gambar objek. Okey. Okey, sekarang kita ada titik stesen di sini. Macam tadi juga, macam contoh satu tadi, bila diberi titik stesen, maksudnya kita kena cari titik lenyap. Dan titik lenyap tu betul-betul berada di atas titik stesen dan pada garis ufuk. Jadi kita boleh terus melukislah. Okay, kita terus tandakan kat mana titik. Ni nak lukis ni kena pakai sesiku T dan sesiku L lah. Okey. Okey, tandakan seperti itu, bermakna kedudukan titik lenyap adalah di sini. Okey, begitu. Kemudian macam tadi juga, turunkan garisan tinggi yang ada pada pandangan atas sehingga ke garisan bumi. Okey. Turunkan. Kemudian sekarang untuk gambar rajah ni kita ada 3 sebenarnya garisan tinggi. Okey, kita ada 3. Sebab ada 3 titik pada pandangan atas yang menyentuh satah gambar. Okey, dah dapat. Maksudnya kita ada titik 1, titik 2 dan titik 3 yang menyentuh satah gambar. Bermakna kita akan ada 3 garis tinggi. Okey, kemudian cikgu labelkan sini sebagai 4, 5, 6. Okey, bermaksud sini adalah 1 tadi, sini 2, ini 3, sini 4, 5 dan 6. Okey, kalau pada pandangan hadapan bermakna 1 di sini, belakang 1 ada 4, kemudian sini 2, belakang 2 ada 5, di sini 3, belakang 3 ada 6. Begitu. Okey. Kemudian bila kita dah dapatkan garisan tinggi, kita unjurkan pula pada pandangan hadapan ini yang dah diberi ke lukisan perspektif supaya kita boleh lukiskan permukaan A. Permukaan A. Okey. Permukaan A yang ni lah. Okey. Unjurkan sahaja. Yang ni ke sini. Kemudian yang ni pula ke situ. Okey, jadi kita dapat bentuk macam tu. Dan kita boleh terus hitamkan ataupun gelapkan sebagai garisan objek. Okay.
Okey, dah ada hak ni. Okey, yang ini dah lah tadi. Kemudian kita unjurkan titik 4, 5 dan 6 ke titik stesen. Titik-titik ini unjurkan ke titik lenyap. Garisan ni unjurkan ke bawah. Okey, nampaknya kita dah siapkan lukisan perspektif untuk rajah 6. Okey, yang ni permukaan A kita dah dapat. Kemudian yang ni permukaan B di sini. Permukaan C, permukaan D dan permukaan E. Okey, sekarang kita punya lukisan perspektif sudah siap. Perspektif 1 titik. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye.